1 Raja-Raja bab 12. Pergilah Rehabeam ke Sikem, karena semua orang Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkannya sebagai raja. Pada waktu itu, Yerobeam, anak Nebat, masih berada di Mesir, karena sebelumnya dia melarikan diri dari Raja Salomo. Setelah Yerobeam mendengar kabar itu, kembalilah dia dari Mesir. Maka beberapa orang diutus untuk memanggil dia. Lalu Yerobeam dengan seluruh jemaah Israel menemui Rehabeam dan berkata demikian, "Ayah tuanku telah memberatkan tanggungan kami. Sekarang mohon sudilah tuanku meringankan perhambaan yang keras daripada ayah tuanku itu, serta tanggungan berat yang dipikulkannya atas kami. Maka kami akan menjadi hamba tuanku." Jawabnya kepada mereka, "Pulanglah dahulu sampai selang 3 hari. Kemudian kembalilah menghadap aku." Lalu pulanglah rakyat itu. Raja Rehabeam pun berunding dengan tua-tua yang dahulunya berkhidmat kepada Salomo ayahnya, sewaktu Salomo masih hidup. Tanyanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jika pada hari ini tuanku mahu menjadi hamba bagi rakyat, mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba tuanku sepanjang waktu. Akan tetapi dia mengabaikan nasihat yang diberikan kepadanya oleh tua-tua itu, lalu berunding dengan orang muda yang membesar bersama-samanya dan yang melayani dia. Tanyanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang berkata kepadaku, 'Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan ayah tuanku atas kami'?" Orang muda yang membesar bersama-samanya itu menjawab, "Beginilah harus tuanku katakan kepada rakyat yang berkata kepada tuanku, 'Ayah tuanku telah memberatkan tanggungan kami, tetapi mohon sudilah tuanku meringankannya bagi kami.' Beginilah harus tuanku katakan kepada mereka, 'Jari kelengkengku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ayahku telah membebankan tanggungan yang berat kepadamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cemeti, tetapi aku akan mengajar kamu dengan kalajengking.' Kemudian datanglah Yerobeam dan seluruh rakyat menghadap Rehabeam pada hari ketiga, sebagaimana kata-kata raja. "Kembalilah menghadap aku dalam 3 hari." Raja menjawab rakyat dengan kasar. Dia mengabaikan nasihat yang diberikan kepadanya oleh para tua-tua. Dia menjawab mereka menurut nasihat pemuda-pemuda itu. Katanya, "Ayahku telah memberatkan tanggunganmu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cemeti, tetapi aku akan mengajar kamu dengan kalajengking." Dengan demikian, raja tidak mendengar permintaan rakyat. Perkara itu memang ditetapkan Tuhan, karena dia hendak melaksanakan firman yang disampaikannya kepada Yerobeam, anak Nebat, dengan perantaraan Ahia, orang Silo itu. Setelah semua orang Israel melihat bahwa raja tidak mahu mendengar permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja demikian, "Bahagian apakah yang kita peroleh daripada Daud? Kita tidak memperoleh harta pusaka daripada anak Isai itu. Pulanglah ke kemahmu, wahai Israel. Sekarang uruslah rumah tanggamu sendiri, wahai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemah mereka. Namun begitu, Rehabeam masih bertakhta atas orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang mengetuai buru paksa, tetapi semua orang Israel melimparinya dengan batu hingga dia mati. Raja Rehabeam pun segera menaiki ratanya untuk melarikan diri ke Yerusalem
Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika seluruh orang Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, mereka mengutus orang untuk memanggil dia ke pertemuan umat. Lalu mereka menobatkan dia sebagai raja atas semua orang Israel. Tidak ada yang mengikuti keluarga Daud selain suku Yehuda sahaja. Setelah Rehabeam sampai di Yerusalem, dia mengumpulkan ke semua keturunan kaum Yehuda dan suku Benyamin 180.000 orang pilihan yang siap tempur untuk berperang melawan keturunan kaum Israel dan untuk mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah demikian kepada hamba Allah Semaya. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, serta kepada seluruh keturunan kaum Yehuda dan Benyamin, juga kepada rakyat yang selebihnya itu. Beginilah firman Tuhan, jangan maju dan jangan berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, kerana hal ini berasal daripadaku. Mereka mendengar firman Tuhan, lalu berangkat pulang, selaras dengan firman Tuhan. Yerobeam membina kota Sikem di pergunungan Efraim dan tinggal di sana. Setelah itu, dia bergerak dari sana, lalu membina Penuel. Kata Yerobeam dalam hatinya, "Sekarang boleh jadi kerajaan ini akan kembali kepada keluarga Daud. Jika rakyat pergi mempersembahkan korban sembelihan di bait Tuhan di Yerusalem, tentu hati rakyat akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Mereka akan membunuh aku dan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda." Oleh sebab itu, berundinglah raja, lalu dibuatnya 2 ekor anak lembu daripada emas. Katanya kepada orang ramai, "Terlalu menyusahkan kamu untuk pergi ke Yerusalem. Inilah tuan-tuanmu, wahai Israel, yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir." Kemudian ditempatkannya yang satu di Betel, sedangkan yang lain di Dan. Maka hal ini menyebabkan rakyat berdosa, kerana mereka pergi sampai ke Dan untuk menyembah patung yang satu itu. Dia juga membuat kuil di bukit-bukit pemujaan dan mengangkat imam daripada kalangan rakyat yang bukan daripada Bani Lewi. Yerobeam menetapkan suatu hari raya, yaitu pada hari ke-15 dalam bulan ke-8, sama seperti hari raya di Yehuda, dan dia sendiri naik ke Mazbah. Demikianlah yang dilakukannya di Betel. Dia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang dibuatnya itu. Di Betel, dia juga menugaskan para imam di bukit-bukit pemujaan yang dibuatnya. Dia naik ke Mazbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari ke-15 dalam bulan ke-8, yaitu bulan yang telah direka-rekanya sendiri. Demikianlah dia menetapkan suatu hari perayaan bagi umat Israel dan naik ke Mazbah untuk membakar dupa. 1 Raja-Raja bab 13. Kemudian datanglah seorang hamba Allah dari Yehuda ke Betel atas perintah Tuhan. Pada waktu itu Yerobeam sedang berdiri di sisi Mazbah untuk membakar dupa. Atas perintah Tuhan, orang itu berseru terhadap Mazbah itu. Katanya, "Wahai Mazbah, wahai Mazbah, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seorang anak akan lahir bagi keluarga Daud, Yosia namanya. Dia akan menjalankan ibadat korban di atasmu dengan para imam bukit-bukit pemujaan yang membakar dupa di atasmu, dan tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu." Pada hari itu juga, dia memberitahukan suatu tanda ajaib
Katanya, Inilah tanda ajaib yang telah difirmankan Tuhan. Sesungguhnya mazbah ini akan terbelah dan abu di atasnya akan tercurah. apabila Raja Yerobeam mendengar perkataan yang diserukan hamba Allah itu terhadap mazbah di Betel, dia menghulurkan tangannya dari mazbah sambil berkata, Tangkap dia. tetapi tangan yang dihulurnya kepada orang itu menjadi kaku sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mazbah itu pun terbelah dan abu tercurah dari atasnya, selaras dengan tanda ajaib yang diberitahukan oleh hamba Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu raja berkata kepada hamba Allah itu, Tolong, mohon belas kasihan Tuhan Allahmu dan doakanlah aku supaya tanganku dapat kembali. Maka hamba Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, sehingga tangan raja dapat kembali dan menjadi seperti sedia kala. Kata raja kepada hamba Allah itu, Mari singgah ke istanaku, segarkanlah dirimu. Sesudah itu, aku hendak memberimu hadiah. tetapi kata hamba Allah itu kepada raja, Sekalipun setengah istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mahu singgah di tempatmu. Aku pun tidak mahu makan roti atau minum air di tempat ini. Karena demikianlah firman Tuhan memerintahkan aku. Jangan makan roti atau minum air. Jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh. lalu pergilah dia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang ditempuhnya sewaktu dia datang ke Betel. Pada waktu itu, ada seorang nabi tua yang tinggal di Betel. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya semua perbuatan yang dilakukan hamba Allah pada hari itu di Betel. Mereka juga menceritakan kepada ayah mereka perkataan yang diucapkannya kepada raja. Lalu ayah mereka bertanya kepada mereka, Ke jalan manakah dia pergi? Anak-anaknya pun menunjukkan jalan yang ditempuh hamba Allah yang datang dari Yehuda itu. Kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, Pelanailah keldai untukku. Mereka memelanai keldai untuknya, lalu dia menungganginya. Dia pergi menyusul hamba Allah itu dan mendapatinya sedang duduk di bawah sebuah pokok ok. Lalu dia bertanya kepadanya, Adakah engkau hamba Allah yang datang dari Yehuda? Jawabnya, Ya, akulah dia. kemudian dia berkata kepadanya, Mari, ikutlah aku ke rumah untuk makan roti. Jawabnya, Aku tidak dapat kembali bersama denganmu atau singgah di rumahmu. Aku pun tidak mahu makan roti atau minum air bersama denganmu di tempat ini. Karena kepadaku telah disampaikan firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh. lalu kata orang itu kepadanya, Aku pun seorang nabi, sama seperti engkau. Ada malaikat yang bersabda kepadaku atas perintah Tuhan demikian, Bawalah dia pulang bersamamu ke rumahmu, supaya dia makan roti dan minum air. Tetapi dia berbohong kepadanya. Maka kembalilah orang itu bersamanya, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sementara mereka duduk menghadap meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia kembali. Lalu nabi itu berseru kepada hamba Allah yang datang dari Yehuda itu. Katanya, Beginilah firman Tuhan. Kerana engkau telah menderhaka terhadap firman Tuhan dan tidak berpegang teguh pada perintah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, melainkan kembali lalu makan roti dan minum air di tempat ini, padahal Dia telah berfirman kepadamu,
jangan makan roti atau minum air di situ, maka jenazahmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu." Setelah makan roti dan minum air, dia memelanai keldai untuk nabi yang telah dibawanya kembali itu. Orang itu pun pergi, tetapi di jalan dia diadang seekor singa yang kemudian menewaskannya. Jenazahnya tercampak di jalan, sementara keldai dan singa itu berdiri di sisinya. Kemudian berlalulah beberapa orang di situ. Apabila melihat jenazah itu tercampak di jalan dengan singa berdiri di sisinya, pergilah mereka mengkabarkan hal itu di kota tempat nabi tua itu tinggal. Ketika nabi yang mengajak orang itu berbalik dari jalannya mendengar hal itu, berkatalah ia, "Dialah hamba Allah yang menderhaka terhadap firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang kemudian mencabik dan menewaskannya, selaras dengan firman yang disampaikan Tuhan kepadanya." Kemudian berkatalah dia kepada anak-anaknya, "Pelanailah keldai bagiku." Mereka pun memelanainya. Dia pergi dan mendapati jenazah orang itu tercampak di jalan, sementara keldai dan singa itu berdiri di sisi jenazah itu. Singa itu tidak memakan jenazah itu, pula tidak mencabik keldai itu. Nabi itu mengangkat jenazah hamba Allah itu, meletakkannya ke atas keldai, dan membawanya pulang ke kotanya untuk meratapi dan menguburkannya. Diletakkannya jenazah itu di dalam kuburnya sendiri. Lalu mereka meratapi jenazah itu demikian. "Aduh, saudaraku." Setelah menguburkannya, berkatalah dia kepada anak-anaknya, "Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur tempat hamba Allah itu dikuburkan. Letakkanlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Kerana perkataan yang diserukannya atas perintah Tuhan terhadap mazbah yang ada di Betel dan terhadap semua kuil di bukit-bukit pemujaan di kota-kota Samaria pasti akan terjadi." Yerobeam masih tidak berbalik daripada jalannya yang jahat, walaupun sesudah terjadinya peristiwa itu. Sebaliknya, dia mengangkat pula daripada kalangan rakyat imam untuk bukit pemujaan, dan melantik sesiapa sahaja yang mahu menjadi imam di bukit pemujaan. Hal itu menyebabkan keluarga Yerobeam berdosa, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. 1 Raja-Raja bab 14. Pada masa itu, Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Kata Yerobeam kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam. Lalu pergilah ke Silo. Di sana ada Nabi Ahia yang dahulu mengatakan bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 buku roti, beberapa ketul kuih kering dan sekendi air madu, lalu pergilah mendapatkannya. Dia akan memberitahu kamu apakah yang akan terjadi kepada anak ini." Istri Yerobeam pun berbuat demikian. Dia berkemas, lantas pergi ke Silo dan tiba di rumah Ahia. Pada waktu itu, Ahia tidak dapat melihat lagi. Matanya telah kabur kerana dia sudah tua. Namun demikian, Tuhan berfirman kepada Ahia, "Ketahuilah, istri Yerobeam datang untuk mencari petunjuk daripada kamu mengenai anaknya, kerana anak itu sakit. Beginilah harus kau katakan kepadanya. Waktu dia datang, dia akan berpura-pura menjadi orang lain." Apabila Ahia mendengar bunyi langkah kaki perempuan itu memasuki pintu, berkatalah ia, "Masuklah, wahai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berpura-pura menjadi orang lain?
Aku disuruh menyampaikan kepadamu kabar yang menyusahkan. Pulanglah, katakanlah kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah mengangkat engkau daripada kalangan bangsa itu dan menjadikan engkau pemimpin atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan itu daripada keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang berpegang teguh pada segala perintahku dan yang hidup mengikuti aku dengan segenap hatinya, sehingga dia hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebaliknya, engkau telah berbuat jahat, lebih daripada semua orang yang ada sebelum engkau. Engkau pergi membuat bagi dirimu sembahan-sembahan lain, serta patung-patung tuangan, sehingga engkau membangkitkan murkaku, sementara aku kau campakkan ke belakangmu. Maka sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada kaum Yerobeam setiap lelaki, baik orang kurungan maupun orang merdeka di Israel. Aku akan menyingkirkan keluarga Yerobeam seperti orang menyingkirkan kotoran sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan oleh burung di udara, kerana Tuhan telah berfirman, segeralah pulang ke rumahmu. Pada waktu kakimu memasuki kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkannya. Daripada keturunan Yerobeam dan antara keluarga Yerobeam, hanya dialah yang akan masuk ke dalam kubur, kerana dalam dirinya didapati sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Tuhan akan membangkitkan bagi dirinya seorang raja atas Israel, yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam pada hari ini. Ya, sekarang ini juga. Tuhan akan mengajar Israel seperti mensiang yang bergoyang-goyang di air. Dia akan mencabut Israel daripada tanah yang baik ini, yang telah dikurniakannya kepada nenek moyangnya. Dia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat, kerana mereka telah membuat patung-patung Asyerah dan membangkitkan murka Tuhan. Dia akan lepas tangan terhadap orang Israel kerana dosa-dosa Yerobeam yang dilakukannya sendiri, dan yang menyebabkan orang Israel turut sama berdosa. Istri Yerobeam segera pulang, lalu sampai di Tirza. Ketika dia memasuki ambang pintu rumah, meninggallah anak itu. Seluruh Israel menguburkan bayi itu dan meratapinya, selaras dengan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan hambanya, Nabi Ahia. Riwayat Yerobeam selebihnya, fasal bagaimana dia berperang dan bagaimana dia bertakhta, sesungguhnya semuanya tertulis dalam kitab hikayat raja-raja Israel. Yerobeam bertakhta selama 22 tahun. Lalu dia dibaringkan bersama dengan nenek moyangnya. Maka Nadab anaknya menaiki takhta untuk menggantikannya. Rehabeam anak Salomo bertakhta di Yehuda, dan dia berusia 41 tahun pada waktu dia menaiki takhta. 17 tahun lamanya dia bertakhta di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan daripada kalangan suku Israel untuk menegakkan namanya di sana. Ibunya bernama Naamah, seorang Amon. Orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan membangkitkan kecemburuannya dengan dosa-dosa yang dilakukan mereka, lebih daripada semua yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka juga membina tempat-tempat penyembahan, tiang-tiang berhala, dan patung-patung Asyerah
di atas setiap bukit yang tinggi, dan di bawah setiap pokok yang rimbun. Bahkan ada kaum lelaki yang menjadi pelacur kuil di negeri itu. Mereka melakukan pelbagai kekejian, sebagaimana dilakukan oleh bangsa-bangsa yang diusir Tuhan daripada orang Israel. Pada tahun kelima, zaman pemerintahan Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Dia merampas perbendaharaan bait Tuhan dan perbendaharaan istana raja. Segala sesuatu dirampasnya. Dia juga merampas semua perisai emas yang dibuat oleh Salomo. Lalu sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai gangsa dan mempercayakannya kepada para pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Apabila sahaja raja masuk ke bait Tuhan, para bentara akan membawa perisai-perisai itu dan kemudian mengembalikannya ke bilik pengawal. Riwayat Rehabeam selebihnya dan semua yang dilakukannya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab hikayat Raja-Raja Yehuda? Antara Rehabeam dengan Yerobeam selalu sahaja ada peperangan. Lalu Rehabeam dibaringkan bersama nenek moyangnya. Dia dimakamkan bersama nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naamah, orang Amon. Maka Abiam anaknya menaiki takhta untuk menggantikan dia.